Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Narizi bin Muhammad Nasir. Hari ini saya akan membuat pembincangan mengenai rubrik untuk kursus STSF 3782 Optoelektronik. Kursus ini merupakan kursus program elektif yang akan dibuat selepas proses semakan semula di Jabatan Fizik Gunaan. Rubrik analitik ini adalah untuk penilaian bahagian laporan amali kursus optoelektronik. Di dalam rubrik ini terdapat 7 kriteria yang akan dipertimbangkan dan pada setiap kriteria tersebut akan diberi sebanyak 3 markah maksimum. Untuk kriteria pertama, maklumat muka depan, tajuk eksperimen, nama pelajar dan tarikh merupakan perkara yang akan memberikan kepada markah penuh dan setiap satu daripada kekurangan maklumat akan ditolak sebanyak 1 markah dan kekurangan 2 maklumat akan ditolak sebanyak 2 markah dan seterusnya tiada markah jika tiada maklumat muka depan. Untuk abstrak, abstrak akan merumuskan kepada laporan dengan menyeluruh. Jadi sekiranya laporan abstrak itu adalah tidak lengkap berkenaan apa yang dilakukan oleh pelajar, rumusan atau keputusan eksperimen, maka markah-markah tersebut akan ditolak. Kriteria seterusnya adalah berkenaan dengan pengenalan. Pengenalan perlu menyatakan dengan lengkap tujuan eksperimen dijalankan dan juga merumuskan segala hukum fizik yang terlibat, dan penolakan markah akan berlaku sekiranya tidak menyatakan dengan lengkap tujuan eksperimen dan atau hanya menyatakan sama ada satu tujuan eksperimen sahaja tanpa melibatkan hukum fizik yang terlibat. Okey, kaedah eksperimen merupakan kriteria yang keempat. Kaedah eksperimen adalah penting kerana ia perlu dilaporkan dengan lengkap dan padat bagi membolehkan pembaca memahami dan juga mengulangi eksperimen tersebut. Dan seterusnya, kriteria yang kelima adalah pengiraan dan penerangan data, iaitu penerangan yang jelas mengenai pengiraan data perlu dilakukan menggunakan rumus matematik yang tepat dan penggunaan unit yang betul. Kemudian kriteria yang keenam adalah plot graph ataupun data plot, di mana kesemua graf perlu dilabel dan mengikut skala dan disertakan dengan skala ralat. Akhir sekali, kriteria yang terakhir adalah keputusan dan kesimpulan eksperimen, di mana pelajar perlu menyatakan dengan jelas keputusan utama eksperimen, membandingkan hasil numerikal eksperimen dengan nilai teori serta pengukuran ketidaktentuan yang dapat mengenal pasti sebarang punca ralat bagi membuat kesimpulan. Bagi rubrik holistik pula, rubrik holistik ini juga dipakai untuk bahagian pembentangan jurnal penyelidikan bagi kursus yang sama, STSF 3782 Optoelektronik. So, di dalam rubrik holistik ini, amat penting pembentang menunjukkan pemahaman terhadap kertas kerja ataupun jurnal yang dibincangkan. Terdapat 4 markah yang dipertimbangkan. Setiap tolakan markah akan berlaku sekiranya pembentang menunjukkan kurang kefahaman dan kemudian tidak dapat menunjukkan pemahaman yang terhad. Jadi untuk markah yang tertinggi sebanyak 4 markah, pembentang perlu menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap kajian jurnal yang dibentangkan dan juga latar belakang serta permasalahan dan objektif kajian jurnal dibentangkan dengan jelas dan turut disertakan dengan teori sains. Sekiranya pembentang tidak dapat memberi penerangan ataupun menunjukkan pemahaman yang sangat baik ataupun tidak dapat mengaitkan dengan jelas ataupun menurut teori sains, maka markah-markah tersebut akan ditolak. Dan pembentangan dan kesimpulan hasil kajian jurnal juga perlu dibentangkan dengan jelas tanpa sebarang kesalahan dan juga mudah untuk dibaca. Tolakan markah akan diberi sekiranya pembentang tidak dapat
menunjukkan pemahaman yang baik ataupun tidak dapat memberikan kesimpulan yang baik hasil daripada kajian jurnal yang dibentangkan. Sekiranya pemahaman kurang baik dan juga terdapat masalah ataupun terdapat kesalahan dalam teori ataupun kesimpulan, maka tolakan markah akan diberi dengan lebih tinggi lagi, dan akhir sekali sekiranya pembentangan menunjukkan pemahaman yang terhad terhadap kajian yang dibentangkan dan penjelasan teori sains yang salah, maka hanya akan mendapat 1 markah sahaja. Itu untuk Rubik holistik. Sekian, terima kasih.